Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi bagi korang yang nak cari phone tapi nak ada kamera lawa, lepas tu sesuai untuk buat gaming, tapi bajet bawah RM500 saja. Hari ni saya ada sebuah phone yang nak direkomend kepada korang, iaitu Google Pixel 2. Bagi korang yang belum pernah dengar pasal phone Pixel ni, inilah jenama phone daripada Google. Dan Pixel ni memang terkenal dengan keupayaan kamera yang lawa. Dan benda yang best pasal Pixel 2 ni, dia guna screen AMOLED, guna chipset Snapdragon 835, ada stereo speaker dan boleh upgrade ke Android 11. So mana saya dapatkan phone ni? Saya dapatkan daripada seller WinGadget 829 di Shopee. So kalau korang nak beli Pixel 2 ni, saya ada tinggalkan link dekat bahagian bawah video ini. Dan seller ni pun rajin buat giveaway phone. Apa korang kena buat? Just follow, komen, post gambar, nanti dia buat lucky draw. So sesiapa yang nak menang phone tu, boleh join dan baca syarat-syarat giveaway dekat Instagram seller ni. Jadi macam biasa, saya nak bagi pesanan khidmat masyarakat sikit. Kalau korang tengah cari phone ex flagship second hand, tolonglah jangan cari phone dengan Snapdragon 821 dan ke bawah. Sebab chipset dia mudah panas, kurang efisien dan buatkan bateri tak tahan lama. Bagi siapa yang nak beli Pixel first gen tu, boleh tolak tepi siap-siap. So kalau nak cari ex flagship second hand yang bagus, carilah phone yang sekurang-kurangnya menggunakan chipset Snapdragon 835 dan ke atas, sebab chipset dia lebih efisien, kurang haba dan lebih menjimatkan tenaga. Jadi nak cari Pixel, ingat, beli Pixel 2 dan ke atas sahaja. Jadi saya pun dah gunakan Pixel 2 ni lebih daripada 3 minggu dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Google Pixel 2 bagi penggunaan pada tahun 2020. Masa pelancaran Google Pixel 2 ni, Google sebenarnya ada dua model untuk siri ni, iaitu Google Pixel 2 dan Google Pixel 2 XL. So nak bagi orang lebih tertarik dengan Google Pixel 2 XL, Google buatlah design Pixel 2 ni nampak macam ketinggalan sikit dan ada bezel yang tebal dekat bahagian depan ni. Actually specs kedua-dua phone ni hampir sama, cuma dia lain dari segi design, saiz, resolusi dan jenis skrin, kapasiti bateri dan ada beza dari segi pengeluar. Pixel 2 dihasilkan oleh HTC dan Pixel 2 XL dihasilkan oleh LG. Saya suka dengan design belakang phone ni sebab dia ada kemasan two-tone design, so memang nampak unik. Yang mana dekat bahagian atas ni dia guna kaca dan dekat bahagian bawah ni dia guna material berasaskan aluminium. Bila pegang phone ni memang rasa compact sebab skrin phone guna saiz 5 inci. Lepas tu tak rasa berat, sisi dia rasa nipis, tapi feel tu masih rasa solid. Cuma phone ni tak ada fungsi face unlock, tapi korang masih boleh guna fingerprint scanner dekat bahagian belakang phone ni. Cakap pasal butang, kebanyakan phone selalunya dia letak power button dekat bahagian bawah volume button ni. Tapi dekat Pixel ni dia terbalik. So saya selalu sangat tersilap tekan sepanjang guna Google Pixel 2 ni. Slot satu SIM dia ada satu sahaja dan tak ada slot microSD. So korang kena fikir betul-betul masa nak beli. Ambil storage 64 atau 128GB. Sejak perkenalan Pixel 2 ni, Google dah buang earphone jack. So korang kena guna adapter USB-C ke 3.5mm atau beralih terus ke wireless earphone. Tapi yang best, dia ada stereo speaker. So memang seronok lah kalau dengar lagu, main game ataupun tengok video guna phone ni. Dan bermula Pixel 2 ni juga, Pixel series dah ada ketahanan air. Tapi saya tak sarankan korang untuk celup, sebab phone second hand ni, kita tak tahu body dia pernah buka ataupun tak. Dekat depan phone ni dia guna skrin 5 inci AMOLED display. Tapi nisbah dia masih stuck dengan 16:9. So tak dapatlah widescreen experience macam Pixel 2 XL atau phone zaman sekarang. Tapi berita baik dia, phone ni tak ada isu macam skrin P OLED dekat Pixel 2 XL, yang mana skrin phone tu terkesan dengan isu blue tint dan warna yang terlalu pudar. So skrin dekat Pixel 2 ni memang cantik sejak awal lagi, dan warna dia memang vibrant dengan warna hitam yang betul-betul deep black. Apa yang best pasal Pixel ni, korang dapat pure Android experience, yang mana interface dia memang clean dan tak rasa berat langsung. Android 11 pun dapat dekat phone ni. Cuma sistem update dia last sampai Oktober 2020 ni. So maknanya lepas ni dah tak dapat dah Android 12 dan seterusnya. Benda yang best dekat Android 11 ni, dia ada music control baru, chat bubble untuk mudahkan korang reply message, dan akhirnya ada built-in screen recorder yang korang boleh record internal sound dan mic secara serentak. Walaupun dah update ke Android 11, phone ni surprisingly masih laju dengan adanya chipset Snapdragon 835, 4GB RAM dan storage berasaskan UFS 2.1. Korang buka je apps dekat dalam ni, laju je dia buka.
Nak buat multitasking pun tak ada rasa hiccup. So kalau nak guna dalam 2-3 tahun lagi, tak ada masalah. Main PUBG macam PUBG Mobile pun korang boleh set grafik HDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan gyro dia memang accurate untuk senangkan korang aim enemy. Game COD Mobile korang boleh set grafik very high atau high dengan frame rate max. Dan untuk Mobile Legends, korang boleh set HFR mode dengan grafik sampai high setting. Dan phone ni pun nak main Fortnite pun boleh. So kalau phone korang ada specs yang power, korang boleh download game ni dekat website rasmi Fortnite. Cuma benda yang slack dekat phone ni, kapasiti bateri dia kecil. So bila guna phone ni korang kena cermat, tak pun bawa power bank terus, baru sedap nak guna. Phone ni boleh bagi ketahanan bateri dari pagi sampai ke malam. Cuma screen on time tu boleh dapat dalam sekitar 4 jam sahaja kalau korang guna secara casual. Dan phone ni pun ada fungsi fast charging melalui protokol USB power delivery. So masa charging dia ambil masa dalam 1 jam 47 minit untuk charge bateri phone ni sampai penuh. Of course, bila kita cakap pasal pixel, benda yang dinanti-nantikan ialah kupaian kamera dia yang lawa, yang mana dia dijayakan bukan setakat hardware, tapi software yang bagus melalui kaedah AI dan computational photography. Bila ambil gambar guna Pixel 2 ni, cantik dia lain macam tau. Gambar dia ada iras-iras kualiti kamera DSLR dengan butiran yang sharp, kupaian dynamic range yang luas dan warna yang kontrasti. Serius, bila first time korang ambil gambar guna phone Pixel, korang akan teruja dengan kualiti gambar dia sampai rasa nak ambil gambar lagi guna phone ni. Dia punya cantik tu sampai orang yang tak reti ambil gambar pun, gambar jadi lawa. Dan yang best, semua benda ni auto dan tak perlu setting apa-apa pun. Cuma nak cantik lagi, korang boleh guna fungsi night sight yang mana dia ambil masa sikit nak ambil gambar, tapi boleh bagi gambar tu nampak lagi terang. Even fungsi portrait mode pun kualiti dia on another level, yang mana kemasan blur tu nampak kemas walaupun guna single lens. Benda yang best, dia boleh guna untuk subjek bukan manusia, so ambil gambar apa-apa pun boleh guna fungsi portrait mode ni. Untuk kamera depan, dia guna sensor 8 megapiksel yang mana dia boleh bagi kualiti yang setara macam kamera belakang dengan dynamic range yang tinggi dan keperincian selfie yang sharp. Cuma benda yang saya annoyed bila guna kamera Pixel 2 ni, dia ada isu white balance shifting dekat kamera depan dan belakang dia, yang mana mostly gambar tu akan nampak jadi oren. Jadi nak elak benda ni, terpaksa kena guna fungsi night sight. Dan benda ni jadi bukan dekat Pixel 2 ni saja, tapi Pixel 2 XL saya pun ada masalah macam ni. So saya assume benda ni ialah non-issue dekat Pixel 2 series. Tapi untuk rakaman video dia masih nampak stabil walaupun shoot dalam resolusi 4K. Cuma kualiti tu saya perasan dia ada jerky sikit dan nampak lebih noisy. Tapi kalau guna waktu siang dan stay dengan resolusi 1080p, hasil dia masih nampak lawa. So memang recommend sangat kalau korang nak cari phone yang sesuai untuk buat video. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera hadapan Pixel 2 dan sekarang ni saya berada di sekitar Big Red Strawberry Farm untuk mencuba kamera hadapan telefon ini. Google Pixel 2 ni walaupun dikeluarkan pada tahun 2017, phone ni masih lagi sedap digunakan masa tahun 2020 sebab performance dia masih rasa laju untuk harian dan gaming, so sangat sesuai kalau nak guna dalam 2-3 tahun lagi. Skrin dia pun lawa sebab guna panel AMOLED, ada stereo speaker, ada ketahanan air IP67, ada fast charging dan of course kupaian kamera dia masih cantik untuk digunakan masa 2020 ni. Cuma kalau nak kata kekurangan tu, ketahanan bateri dia sangat sederhana disebabkan kapasiti bateri yang kecil dan kamera phone ni pun ada isu white balance shifting seperti yang saya sebutkan dekat bahagian kamera tadi. Design bezel tebal dekat depan ni pun dah mula nampak outdated dan phone ni pun tak ada earphone jack, so kena guna adapter atau beralih terus ke wireless earphone. Tapi apa pun, kalau korang nak cari phone yang ada kamera lawa, performance yang laju dan ada Android 11 dengan Android experience terbaik di bawah RM500, inilah phone yang saya sangat syorkan untuk korang beli, iaitu Google Pixel 2. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk review kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe sebab lepas ni kita akan ada review Teclas P20 HD, iaitu tablet RM499 dengan specs yang mewah. Dan kita akan ada review Google Pixel 2 XL yang sama macam Pixel 2 tapi ada skrin dan bateri yang lebih besar. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke, cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.